Untuk video kali ini, kita akan tengok konsep spesifik latent heat ataupun dalam bahasa Melayunya haba pendam tentu. Okey, untuk kita faham haba pendam tentu, kita perlu faham satu benda basic ni dulu, iaitu setiap elemen di dunia ni exist dalam 3 states of matter ataupun 3 fasa. Yang pertama adalah solid, pepejal. Yang kedua adalah liquid, cecair, dan yang ketiga ialah gas. Okey. Sekarang kita nak buat satu eksperimen. Okey, kita masuk lab, kita ambil satu beaker dan dalam beaker tu kita masukkan a few ice cubes. Alright. Lepas tu kita cucukkan satu termometer dekat sini. Okey. Lepas tu juga kita ambil satu Bunsen burner dan kita get ready untuk panaskan ais ni. Prepare a watch untuk kita ambil masa. Okey, sekarang fungsi eksperimen ni adalah untuk kita tahu, untuk kita determine dan untuk kita determine apa temperature versus time dia. Maksudnya, pada saat ini berapa temperature dia? Pada saat ini berapa temperature dia? Pada saat ini berapa temperature dia? Okey, kita nak ambil data tu. Right, so bila kita dah kumpul data, maksudnya setiap saat berapa temperature dia, kita buat satu graf. Okay, kita drawkan satu graf dan graf ni adalah temperature versus time. Okay, alright. So let's say, okay, at T is equal to 0, time is equal to 0. Let's say the temperature is right here. Okay, kita start jam. Okay, kita klik je, start je. Alright, kita akan nampak dia punya temperature akan mula meningkat. Okay, logik lah kan, sebab kita panaskan dia kan. Okay, dia akan mula meningkat, mula meningkat sampai satu tahap. Okey, bila dia mula meningkat, masa ni dia masih lagi solid. Maksudnya, observation kita, dia masih lagi dalam bentuk ais. Alright, sampai satu tahap di mana kita mula nampak ada tetisan air dekat ke sini. Okey, akan ada mula tetisan air dekat balang ni. Okey, apabila kita nampak je ada tetisan air, that's when we say solid starts to melt. Okey, dia mula mencair. Alright. Apabila dia mula je mencair, kita dapati dia punya temperature tiba-tiba jadi constant. Maksudnya tak ada peningkatan berlaku. Tak ada peningkatan sampailah satu tahap. Okey, semasa tidak berlaku apa-apa perubahan temperature tu, masa tu dia solid plus liquid, betul? Okay, kita tulis kat sini apa dia punya fasa. Okay, solid plus liquid macam dalam gambar lah. Alright. Sampailah satu tahap di mana semua ais tu jadi air, maksudnya tak ada ais langsung dalam ni, tak ada solid langsung. Okay, that's when we say solid has melted. Okay, semua solid dah melt. Bila semua solid dah melt, dia akan jadi liquid sahaja. Barulah berlaku peningkatan dalam temperature balik. Okay, so bila dia jadi liquid, baru berlaku peningkatan dalam temperature balik. Okay, so kita panaskan lagi sampai satu tahap. Okay, kita mula nampak dia boil. Okay, bila boil ni maksudnya macam mana nak tahu dia boil? Bila kita start nampak wap air. Okay, dia mula mendidih. Okay, bila kita nampak wap air, tapi masih lagi ada air dalam ni. Okay, that's when we say liquid is start to boil. Okay, liquid start to boil. Okay, bila dia start to boil, kita perasan sekali lagi temperature dia tiba-tiba jadi constant. Maksudnya tak ada peningkatan dah masa ni. Okay, untuk satu jangka masa yang agak lama. Okay, bila dia start to boil, okay, dalam ni ada liquid plus gas. Okay, dan temperature dia adalah constant pada waktu ini. Okay, sampailah satu tahap di mana tak ada lagi liquid dalam beaker ni. Okay, maksudnya yang ada hanyalah gas sahaja. Okay, that's when we say liquid has boiled.
Alright, dah tak ada langsung liquid, hanya ada gas, barulah temperature dia akan naik balik. Okay, so dekat sini dia hanyalah gas. Okay, so ini adalah observation dan data yang kita collect sepanjang kita panaskan ice cube tadi ni. So mula-mula dia solid, lepas tu bila dia start melting, kita perasan temperature dia constant. Okay, temperature dia mula constant, maksudnya tak ada berlaku peningkatan langsung. Lepas tu dia start untuk melt. Okay, semua dah jadi melt, semua dah jadi liquid, baru ada peningkatan. Lepas tu bila dia start je boil, tak ada peningkatan langsung. Okay, lepas tu bila dia habis je boil, semua akan menjadi gas, baru ada peningkatan dalam temperature. So kenapa berlakunya constant temperature ni? Okay, kenapa tak naik je daripada awal sampai habis? Okay, inilah yang kita nak belajar tentang latent heat. Okay, so untuk faham benda ni, kita mesti tengok, kita zoom, kita tengok kepada apa yang berlaku kepada molekul solid, liquid dan gas ni. Okay, so kita start dengan solid. So apa yang berlaku apabila solid ni, okay, mula dipanaskan. Okay, so apabila dia mula dipanaskan, pada waktu ini heat is absorbed by the solid. Okay, so dekat sini kita separatekan. Alright, apabila heat is absorbed, of course lah temperature akan increase. Lepas tu apa yang berlaku ialah kinetic energy of the molecule will be increased. Maksudnya setiap molekul dalam solid ni akan mula mendapat tenaga kinetik daripada haba. Okay, tenaga kinetik ni kita tahu, bila berkaitan dengan kinetik maksudnya dia mula bergerak. Dia mula bergerak menjadi laju. Okay, bermulanya dia mendapat tenaga kinetik, that's when the solid start to melt. Maksudnya masa itulah kita masuk ke stage kedua, iaitu solid plus liquid. So kalau kita lukis stage yang kedua ni, so kalau cikgu nak visualisekan dengan gambar, okay, warna biru ni adalah solid, okay, dan warna purple ni adalah liquid. Maksudnya dia dah mula bercampur pada waktu tu. Okay. Untuk fasa solid plus liquid pula, apa yang berlaku? Okay, untuk fasa solid plus liquid, kita tahu apabila dia dipanaskan, sekali lagi heat is absorbed. Okay, so sama juga macam tadi, heat is absorbed. Alright, tetapi macam tadi temperature increase, kali ni temperature dia tak increase. Kenapa temperature dia tak increase? Adalah kerana semua heat yang diberi pada waktu ini, pada waktu dia solid plus liquid ni, digunakan oleh molekul, diabsorb oleh molekul tu untuk memecahkan bond di antara mereka. So bila digunakan untuk memecahkan bond, maksudnya tiada temperature increment berlaku. Okay, so dekat sini temperature is constant. Okay, kenapa? Sebab heat is used to break the bond between molecules. Alright, so akhirnya semua solid dah menjadi liquid. Okay, that's when kita dapat state yang ketiga, iaitu liquid. Alright, so apa yang berlaku untuk state yang ketiga ni? Sama macam stage yang pertama tadi. Okay, apabila heat diberi, heat tu akan absorbed. Alright, heat is absorbed. Bila heat dia is absorbed, of course temperature dia akan meningkat. Dan apabila temperature dia meningkat, kinetic energy dia baru nak naik. Okay, baru nak dapat liquid, molecules ni baru nak dapat kinetic energy daripada heat tu. Okay, bila once dia dah dapat kinetic energy, okay, dia dah boleh vibrate dengan laju, masa itulah liquid start to boil. Okay, bila dia start to boil, dia akan menjadi percampuran di antara liquid plus gas.
So kalau kita nak visualisekan sekali lagi, so ni macam ni Okay, lagi satu stage kat sini di mana ada dua-dua. Ada liquid and at the same time ada juga gas. Okay, ada dua-dua. Alright. Pada waktu ini, sama macam stage kedua tadi, okay, apabila heat diberi, heat pada waktu ini akan diabsorbed. Okay, tapi temperature dia constant sahaja. Tak ada berlaku peningkatan dalam temperature. Kenapa? Sama juga. Heat is used to break the bond between the molecules. Okay, heat tadi tu diserap oleh liquid molecules tadi untuk dia pisah-pisahkan diri dia. Okay, untuk break the bond between them. Okay, sebab itulah tak ada, kita nampak, kita tak boleh observe temperature change pada waktu tu. Sebab semua heat tu diserap masuk, diserap masuk, diserap masuk. Okay, now move on to the next stage. Okay, the final stage. Apabila semua heat tu dah berjaya diserap oleh liquid molecules dan semua liquid molecule dah berjaya jadi gas. Okay, itu adalah final stage. Okay, barulah kita boleh nampak lagi sekali akan ada temperature rise. Pada waktu ini, heat is absorbed. Ada temperature rise dan kinetic energy akan meningkat. Sama saja. Okay, so basically, apa benda latent heat tu? So kalau kita tengok maksud latent heat, quantity of heat absorbed, okay, during a change of phase of 1 kg of a substance without any change in temperature. Okay, ada 4 keyword yang penting kat situ. Alright, so latent heat ni ialah quantity of heat absorbed, berapa banyak tenaga yang diserap. Okay, during a change of phase, semasa perubahan fasa, semasa berlaku perubahan fasa, sama ada semasa solid ke liquid ataupun liquid ke gas. Okay, of 1 kg of a substance. Okay, so semasa kita start eksperimen ni, make sure kita guna 1 kg of ice cube. Alright, so it has to be 1 kg supaya kita dapat a specific value of latent heat without any change in temperature. Kenapa dia kata without any change in temperature? Sebab semasa perubahan fasa tu berlaku, sebab masa phase ni, solid plus liquid dan liquid plus gas ni, temperature dia constant. Okay, without any change in temperature. So maksudnya, heat yang diabsorb pada dua fasa ini kita namakan latent heat. Itu je sebenarnya. Okay, so kalau orang tanya apa tu latent heat tu adalah heat yang diabsorb semasa berlaku perubahan fasa. So this one lah, these two phase right here. Okay, semasa berlaku perubahan fasa, heat yang diabsorb pada waktu itu kita namakan latent heat. Kalau yang tiga lagi fasa ni just heat. Okay, bukan latent heat tapi just heat. Tapi dua fasa yang special ni kita namakan heat dia adalah latent heat. Alright. Dan apa formula latent heat? Formula latent heat adalah, okay, so L latent heat is equal to quantity of heat absorbed. So heat energy is Q, alright, over 1 kg of a substance. Ingat kalau per kg per temperature is always kat bawah. So mass. Okay, so dia punya unit adalah joule kg negative 1. Alright. Tapi kita perlu ingat, latent heat ni dia ada nama dia yang spesifik. Sebab apa? Sebab latent heat dekat sini dengan latent heat dekat sini nilai dia tidak sama. The value of heat absorbed during a change of phase semasa dia menjadi liquid to gas lebih besar daripada the heat absorbed during a change of phase semasa dia bertukar daripada solid ke liquid. Okay? So kita mesti letak nama yang spesifik supaya kita tidak keliru. So kalau dia melibatkan solid ke liquid, okay, kita namakan latent heat of fusion. Okay, so kalau kita sebut latent heat of fusion, kita tahu itu melibatkan a change of phase from solid to liquid. Tapi kalau perubahan tu melibatkan from liquid to gas,
Okay, kita namakan latent heat of vaporization. So, setiap benda dekat dunia ni sudah ada nilai latent heat fusion yang fixed dan sudah ada nilai latent heat of vaporization yang fixed. So, if you check in your textbook, the latent heat of fusion of ice is 3.34 times 10 to the power of 5 joule. Maksudnya 3.34 times 10 to the power of 5 joule of heat is needed to change the ice to become liquid. Okay, what about the latent heat of vaporization pula? Okay, the latent heat of vaporization of water, okay, kita kena tengok dekat column water, is 22.6 times 10 to the power of 5 joule. Alright, so nilai dia dah spesifik. Yang penting kita tahu mana dia dapat nilai ni, dia guna formula ni. Okay.